Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah hari ini kita teruskan pelajaran kita untuk bab yang seterusnya iaitu bab 8. Kita akan sambung dengan pelajaran yang 8 iaitu berkaitan dengan garis dan sudut. Okay, garis dan sudut. Okay. Dalam bab 8 ni kita akan mempelajari tentang garis dan sudut. Garis ni kita tahu dia berasal daripada satu titik yang digerakkan, dia menghasilkan satu garisan. Dan sudut mesti ada dua garisan yang membentuk dua garisan yang bertemu di salah satu titik dan membentuk satu sudut. Sudut ni kita ukur berdasarkan kepada unit darjah iaitu bermula daripada 0 sehinggalah 360 darjah. Okey. Dalam bab 8 ni kita akan mempelajari beberapa perkara penting iaitu yang pertama kita akan mempelajari apakah itu garis dan apakah itu sudut. Yang kedua, kita akan belajar sudut yang berkaitan dengan garis berselang. Yang ketiga, sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Okey, nanti semua ni kita akan pelajari ini. Kenapa kita belajar bab ini? Garis dan sudut merupakan pengetahuan asas dalam bidang geometri dan pembinaan. Okey. Kalau kita nak tahu bidang geometri ialah satu bidang yang boleh dikatakan sebagai satu bidang yang asas dalam pembinaan. Tak kiralah pembinaan yang berkaitan dengan bangunan tempat kita tinggal, berkaitan dengan desain dalaman, iaitu kalau kita membina sebuah rumah, kita masih tetap menggunakan bidang geometri. Dan juga kalau kita tengok dalam rumah itu sendiri, seperti di dinding, di lantai, di ceiling, tempat-tempat yang lain, kita tetap menggunakan lukisan-lukisan ataupun pandangan-pandangan yang berbagai rupa bentuk yang menarik, yang semua itu adalah bentuk geometri. Begitu juga dalam pembinaan yang ditunjukkan dalam buku teks ni, yang mudah. Okay. Pembinaan bagi jambatan Pulau Pinang. Kalau di Malaysia ni, ingat jambatan Pulau Pinang. Okay. Kita dapati bahawa jambatan, kamu tengoklah yang di atas ni. Yang di atas ni bentuk geometri ni segitiga ataupun kun. Kalau bentuk 3 dimensi, kita akan nampak bentuk kun. Kalau kita tengok 2 dimensi, kita akan nampak bentuk segitiga. Ada bulatan, kemudian ada bentuk silinder di sini, ada bentuk akan bentuk prisma di sini, bawah pun prisma. Dan juga garisan yang mempunyai sudut-sudut yang tertentu yang selari. Ini merupakan bentuk-bentuk geometri yang ada pada sebuah jambatan. Okay. Garis dan sudut digunakan dalam pelbagai bidang. Dalam bidang kebukaan, garis dan sudut memberi pembinaan visual. Visual ni adalah pandangan, keindahan dan kestabilan. Contoh ni, kalau kita ambil jambatan ni, nampak dia punya bentuk dia agak menarik, dan kalau kita tengok dia nampak estetika. Nampak dia satu lagi dia untuk kestabilan. Dia mengikat di antara tiang dengan dia punya struktur bagi jalan raya. Punya alang, dipanggil sebagai alang, ikat.
Ini gunakan steel, besi-besi diikat pada struktur tiang. Tiang dengan jalan. Okey, jadi menyebabkan berlakunya pengukuhan sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Okey. Itu untuk keindahan dan kestabilan. Dalam bidang kesenian, garis dan sudut menghasilkan corak yang menakjubkan. Okay, kalau kita tengok dalam bidang kesenian, kesenian seperti lukisan-lukisan yang dipamerkan di peringkat-peringkat atas bangsa masih lagi menggunakan corak-corak yang berbentuk kesenian. Okay. Ini pentingnya bidang geometri ni. Okay. Ini melintas zaman Euclid of Alexandria 325 sebelum Masihi. Okey, 325 sebelum Masihi maksudnya bila 2021. 2021 maksudnya kosong hingga 2021. Dia sebelum 325 sebelum Masihi. Okey, yang ini tentang seorang yang menulis sebuah buku berkaitan dengan geometri. Okay. Lepas tu kita akan tengok ni jaringan kata istilah-istilah yang akan digunakan dalam bab 8, iaitu garis persilang, garis lintas lintang, garis lari, garis serenjang, kongruensi, pembagi dua sama serenjang, pembagi dua sama sudut, sudut bersebelahan dan macam-macam lagi lah. Sudut bersebelahan, sudut bintang yang lucu, sudut dongak, sudut konjugat, sudut pendalaman, sudut pelengkap, sudut pengenap, sudut refleks, sudut selang-seli, sudut sepadan, sudut tunduk, pembaring garis. Semua ni kita akan sentuh di setiap topik yang akan ibu terangkan nanti. Okey, teruskan kepada garis dan sudut. Garis dan sudut wujud di persekitaran kita, misalnya dalam kelapa yang garis pada suatu sudut menunjukkan kira sini alam sudah jadi garis persegi punya lidi, macam lidi lah. Lidi dia punya daun nyok. Itu merupakan satu garisan. Okey, apakah ini istilah yang digunakan, kekongrunan dan juga tempering garis dan kekongrunan sudut. Okey, menentukan dan menerangkan kekongrunan tempering garis dan kekongrunan sudut. Okey. Okey. Kita tengok. Okey. Jadi contoh macam ni lah. Okey, kita ambil di garisan. Okey. Tempering garis ditanda dengan menggunakan huruf abjad besar pada dua titik hujung. Okay. Kita ada satu hal dalam pengelokaan ni, seret pengelokaan. Okay. Kongrunan. Apa maksud kongrunan? Kongrunan ialah dibagi kepada kamu satu garisan. Bila dilukiskan satu garisan, tak kira lah mana garisan tu. Dilukiskan contohnya macam ni, dia beri dia punya ukuran ya, katakan dia buat satu titik ni, ni titik, di garis sampai sini. Kemudian diukur dia punya ukuran dia 4.92 unit. Kemudian dibuat satu lagi garisan yang bersudut sekian yang mempunyai kecolongan macam ni. Kecolongan macam ni. Dan diukur masih lagi unit yang sama-sama panjang. Titik ni sampai titik ni, ukuran dia tetap sama. Ini dipanggil sebagai tempering mengikut kekongrunan. Ini panggil sebagai tempering. Kalau tak ada tempering, maka dia tak ada bentuk sudut. Okey. Lepas tu, dua tempering ni tempering yang mempunyai kongrunan sudut kongruan ni. Ini tempering sudut kongruan ni, dia garis dua ni. Garis dua ni. Okay, tempering dipegukan kepada titik ujung titik ni. Okay, ujung titik ni kita ambil ujung ni. Ujung ni kita tarikkan dia dan kita temukan dari sini. Dua ujung.
Okey, dua-dua hujung ni kita gerakkan dia sampai dia kena kepada hujung, titik yang hujung sekali pada tembereng yang satu lagi. Okey, dia digerakkan sampai ni dia akan membentuk sudut. Ini yang dinamakan sebagai sudut. Inilah yang dinamakan sebagai satu sudut. Nampak tak? Digerakkan ya. Okey. Bila ditemukan di antara dua garisan tembereng ditemukan satu titik, maka sudut pun terbentuk. Sudut ni diukur dengan menggunakan jangka sudut. Sudut ni kita ukur dengan menggunakan jangka sudut. Okey. Inilah yang dinamakan sebagai tembereng yang sudut kongruent. Tembereng yang mempunyai kekongruenan. Dan contoh macam ni, contoh yang ditunjukkan dalam teks itu menunjukkan bahawa disebut sebagai tembereng garis kongruent. Okey, ni tembereng garis kongruent. Ini nama dia. Tembereng garis kongruent. Bila digerakkan tembereng ni kepada satu titik, membentuk satu sudut kongruent. Bentuk satu sudut kongruent. Jadi istilah-istilah yang digunakan di sini ialah menunjukkan bahawa bagaimana satu sudut terbentuk daripada dua garisan. Ini dipanggil sebagai tembereng garis. Tembereng garis. Okey. Kekongruenan itu ialah maksud dia ukuran dia. Ukuran dia sama panjang. Kongruent. Ukuran dia sama panjang dan digerakkan ke satu titik di atas garis kongruent yang garis tembereng yang satu lagi membentuk sudut. Sudut ini kita panggil sebagai sudut kongruent. Sudut kongruent. Okey. Sudut kongruent ini mesti dibandingkan di antara tembereng tadi yang dicantumkan sekali ya. Yang ini walaupun sudut dia sama tetapi kedudukan tembereng kedudukan temberengnya berbeza. Jadi inilah yang dinamakan sebagai kekongruenan. Kekongruenan. Nama dia kekongruenan. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahawa pembentukan sudut yang terhasil ni daripada dua tembereng, okey, daripada dua tembereng ni sudut menyelesaikan pada tembereng yang ditemukan pada satu titik. Okey, yang ini kita dua sudut ni disebut sebagai kekongruenan. Okey. Okay. Dan pada garis tembereng ni, tembereng garis ni kita boleh tandakan kedudukan yang terkendaki. Contohnya titik P hingga titik Q. Ukuran dia ialah sebanyak 6 cm. Ada beberapa masalah berkaitan dengan tembereng dan juga kekongruenan. Habis bab tembereng dan juga bab kekongruenan. Okey, sudut ditanda dengan menggunakan simbol simbol sudut ini dipanggil sebagai simbol bagi sudut, dan huruf abjad besar pada dua hujung lengan dan bucu sudut. Misalnya, okey, kita ada satu sudut ni 40 darjah. Satu sudut ni 40 darjah. Sudut 40 darjah ni kita boleh tulis, okey, ini simbol sudut. Okey, sudut P mula dengan P, kemudian Q, kemudian R. Tak boleh kita katakan R, P, Q. Tak boleh main letak je. Okey, tidak boleh main letak saja. Kita mesti ikut dia punya standard dia punya piawaian dia mesti sudut P, Q, R ataupun R, Q, P. Terbalik. Ataupun P, Q, R yang biasa diterbangkan itulah. Ataupun R, Q, P sudut. Nampak?
ataupun boleh ditulis sebagai sudut. Bentuk macam ni pun boleh. Bentuk macam ni pun boleh. Bentuk macam ni sudut Q pun boleh. Tapi yang biasa kita gunakan, yang biasa sekali kita gunakan adalah ini yang biasa sekali kita gunakan. Sudut ini menggambarkan sudut PQR. Okey, sudut bermula dari P, kemudian Q, kemudian R. Dia membentuk sudut 40 darjah. Okey, itu bagaimana kita nak menggambarkan berkaitan dengan sudut. Okey, nak gambarkan berkaitan dengan sudut. Okey. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita belajar apa? Yang pertama sekali kita belajar apa benda yang kita akan pelajari, dan sedikit tentang berkaitan dengan geometri dalam kehidupan kita. Kemudian kita belajar istilah-istilah yang akan kita jumpa nanti dalam bab 8. Kemudian cikgu terangkan kepada kamu apa itu kongrunan, apa itu tempering. Kongrunan mesti ada apa? Ya, kongrunan, dua garisan yang sama panjang. Tempering kongrun. Ini tempering kongrun sebab mempunyai dua garisan yang sama panjang. Okey. Kemudian kita belajar sudut kekongrunan. Okay, tempering sudut kekongrunan. Okay, dia punya garisan ni masih lagi ukuran yang sama. Kemudian tempering ditemukan ke titik membentuk sudut. Okay. Kemudian tempering ini dalam keadaan yang berbeza. Okay, dua tempering ni, dua keadaan ni, dua unit ni. Okay, ini kita panggil sebagai kongruan sebab dia mempunyai sudut yang sama. Itu istilah kongruan. Sudut pun kita dah tahu, sudut yang terhasil daripada dua tempering ni, yang kongruan sebab sisi dia sama. Okay. Kemudian dia menghasilkan sudut, ini nama dia sudut. Okay. Kemudian kita belajar menanda titik pada garis tempering. Itulah berapa yang kita kenali dengan menggunakan pembaris dan juga pensel. Okey. Itu bab-bab yang kita, itu di antara yang kita pelajari. Kemudian last sekali itu kita terangkan macam mana menandakan sudut. Menandakan sudut bagi dua tempering. Macam mana kita nak menanda sudut? Dengan simbol ni. Dan juga meletakkan abjad sudut PQR. Okay. Jadi, inilah yang kita akan gunakan. Okay, yang ni yang kita akan gunakan. Okay, ini yang kita akan gunakan. Sudut PQR. Bagaimana menandakan sudut pada kekongrunan dua tempering. Okey. Itulah yang kita pelajari untuk hari ini. Okey. Kemudian latih diri 8.1a. Soalan 1, jelas sama ada tempering garis PQ dan N setiap raja yang berikut adalah kongruan atau tidak. Okey. Yang ni yang pertama. PQ 3, RS 3. Okey. Untuk kongruan, dia mestilah apa? Mestilah mempunyai ukuran yang sama. Atas PQ3, RS pun sama. Jadi dia kongruan. Jadi dua tempering ini adalah kongruan. Jadi kita tengok kongruan tak? Ini tidak. Ini tidak kongruan sebab
dia punya ukuran dia RS 3.2, PQ 3.3. Jadi ukuran dia berbeza. Kalau berbeza dia tidak kongruent. Okay. Yang C, PQ 4.2 cm, RS 4.2 cm. Jadi dia punya ukuran dia sama. Jadi dia dinamakan sebagai tembereng garis yang kongruent. Selesai. Yang satu. Soalan 2. Jelaskan sama ada sudut, ingatlah kataan sudut ni, sudut. Okay, sudut lah. Sudut. Okay, sudut. Sudut lah. Sudut. Sudut. Ni sudut. Cara pilih sudut ni. Sudut PQR. PQR. Sudut PQR. Sudut PQR. Sudut PQR. PQR. PQR, sudut dia ialah 32 dan sudut ABC 32. Jadi, kita dapati bahawa dalam soalan 2 ini dia merupakan sudut yang kongruent. Sudut yang kongruent. B. Kita tengok sudut B pula. B 138, sudut PQR. Okay, di atas ni 138. Sudut A, BC 136, dia tak sama. Jadi kalau sudut dia tak sama, dia tidak kongruent. Okay, C. Okay, sudut PQR 256, sudut ABC 256, dia sama. Dia di luar, mungkin di luar dia sama. Jadi dia adalah kongruent. Jadi kalau kita boleh faham yang kita terangkan ni, jadi kita dapat bezakan di antara dua ni, dan soalan 2 ni, yang pertama sekali tembereng garis yang kongruent, yang dua ni, soalan 2 ni sudut yang kongruent. Itu selesailah untuk pemahaman tentang kongruent dan juga sudut. Tembereng garis, tembereng apa yang kita namakan sebagai tembereng sudut kongruent, dan juga satu lagi tembereng garis kongruent. Satu garis, satu lagi sudut. Ni garis yang kongruent, tembereng garis kongruent, tembereng sudut kongruent. Okay. Boleh. Sekarang ni kita belajar bagaimana nak menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan cara anggar dia kurang lebih. Okey, kita boleh anggar tembereng ini dengan menggunakan pemadam. Contoh pemadam ni 4 cm kemudian 2 separuh. Jadi dia dapat 10 lah. Tetapi kebiasaannya kita nak ukur dengan tepat menggunakan pembaris. Guna pembaris inilah yang cara yang paling yang akan kita gunakan, cara yang kita akan gunakan nanti menggunakan pembaris lebih tepat. Okay. Begitu juga cara mengukur sudut. Cara mengukur sudut kita menggunakan jangka sudut. Jangka sudut nah. Kita gunakan jangka sudut. Okay, kita gunakan jangka sudut. Okay, kita gunakan. Inilah dah boleh jangka sudut. Jadi cara kita nak mengukur ni, kita letakkan dia punya pusat dia. Letakkan pusat dia pada titik B. Okay, titik B, dan kita ukur bermula daripada kosong. Bermula daripada kosong sehinggalah okey. Dah. Oh, dah. Dah. Okey, kita cara mengukur jangka sudut. Jangka sudut kita ukur, kita ambil jangka sudut tu, kita
kita letakkan kepada titik B, dan kita ukur bermula daripada kosong sampailah ke garisan DA. Ini cara kita nak mengukur sudut. Ini cara bagaimana kita nak mengukur sudut. Okey. Dah. Oh, dah. Okey, ni kita anggarkan saiz bagi setiap tembereng garis yang berikut. Terangkan bagaimana anda membuat anggaran. Okey, anggaran ni kita gunakan apalah yang betul kita gunakan. Kalau gunakan pemadam, boleh gunakan pemadam. Atau guna kertas pun boleh. Okey, untuk ukur ni. Kemudian ukur setiap saiz, ukur saiz ni. Jadi kita gunakan pembaris ni. Kalau ini anggaran, kita buat anggaran. Yang ini kita ukur sendiri dengan menggunakan pembaris. Jadi kita tak apa-apa. Kemudian kita guna jangka sudut, kita ukur sudut-sudut. Okey. Okey, kemudian kita ukur dengan menggunakan protractor, ukur dengan tepat setiap sudut yang berikut. Kita guna protractor. Protractor ni kita gunakan jangka sudut. Okey. Adam, Naufal? Oh, Adam. Ya. Okey. Cikgu tengah terangkan berkaitan dengan bab 8 ni, sudut. Berkaitan dengan sudut, kamu ikut je. Cikgu buat rakaman lah. Terus nanti ulang balik tengok lah. Okey. Okey, Adam Faris. Adam Faris. Okey, jangan lupa isi kehadiran dulu lah. Isi kehadiran dulu. Okey, seterusnya, apakah sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran rengkap? Okey, kita nak mengenal, membanding dan beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran rengkap. Okey. Kita tengok menerangkan sifat sudut pada garis lurus. Okey, sifat sudut pada garis lurus. Okey, tengoklah. Kita dapati. Okey. Tengok sini. Okey, ini kita panggil sebagai sudut tirus. Sudut tirus ni ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Okey. Sudut tirus ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Contoh, dua tembereng tadi ni yang sama, tembereng yang punya keturunan yang sama, bertemu pada satu titik, okey, dan membentuk sudut. Kita ukur sudut dengan menggunakan jangka sudut. Okey, sudut yang terasanya kalau kurang daripada 90 darjah, itu kita panggil sebagai sudut tirus. Kita panggil sebagai sudut tirus. Okey. Kemudian bila sudut ni, kita tengok sudut pada garis lurus ni, kamu tengok kalau satu garis lurus, sudut yang terhasil ialah 180 darjah. Sudut tirus tambah dengan sudut lagi satu lagi ni, dia membentuk sudut 180 darjah. Kalau sudut ni digabungkan menjadi 4, dia akan menjadi sudut yang bersudut 360 darjah. Okay. Kemudian sudut pada garis lurus ialah 180, maka hasil tambah sudut pada garis lurus ialah 180. Contoh macam ni lah. Ini garis lurus AB, sudut yang di bahagian atas ni hijau tambah dengan merah, hasil dia ialah 180. Itu yang satu ni. Sudut dua, sudut refleks yang sudut dengan saiz lebih daripada 180 dan kurang daripada 360. Sudut refleks yang sudut yang lebih daripada 180. Maksudnya sudut ni berada di mana? Di bahagian ni. Berada di bahagian ni. Ini kita panggil sebagai sudut. Sudut apa? Sudut refleks.
Sudut putaran lengkap pula ialah sudut ni satu putaran lengkap 360 darjah. Start daripada kosong sampailah 360. Okey. Ataupun cikgu terangkan di sini kalau nak detail lagi kisah dulu. Okey. Okey, tengok di sini. Ada 3 jenis yang kita akan belajar, 3 jenis sudut. Yang pertama, sudut tirus. Sudut tirus. T-I-R-U-S. Sudut tirus, sudut dia, ini satu garisan. Ini satu garisan. Okey, ini 3 titik A ke titik B. Titik A ke titik B, satu garis lurus. Sudut ni ialah 180. Sudut di tengah ni adalah 90 darjah yang tegak. Kalau di sini, ini yang kurang daripada 90 darjah, okay, ini kita panggil sebagai sudut tirus. Ini kita panggil sebagai sudut tirus. Ini nama dia sudut tirus. Ini nama dia sudut tirus. Okay. Yang kedua, sudut 180 darjah. Sudut 180 darjah macam ni. A, B. Ni sudut 180 darjah. Sudut 180 darjah. Okay. Yang ketiga, sudut reflect. Sudut reflect. Sudut reflect. Ketiga, sudut reflect. Sudut reflect iaitu sudut yang berada di antara 180 hingga apa? Darjah di sini tadi ni, dia di antara apa? Tadi dia habaq dalam buku tadi. Sudut reflect ialah sudut yang berada saiz lebih daripada 180, dan kurang daripada 3/3. Sudut reflect kan di antara ni 80 hingga 90. Katakan ni A, ni O, ni B. Sudut A, O, B. Ini dinamakan sebagai sudut reflect. Sudut yang lebih daripada 180 dan juga kurang daripada 360 ni kita panggil sebagai sudut reflect. Kita panggil sebagai sudut reflect. Okey. Sudut reflect. Okey. Lepas tu tempat sudut 360 darjah. Okey, kita mula daripada sini sampai dia jumpa balik di sini. Ini kita panggil sebagai sudut 360 darjah. Okey, kita ulang balik. Sudut tirus. Sudut tirus ialah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Kemudian sudut 180 darjah, satu garis lurus. Bermula dari sini sampai sini 180 darjah. Kemudian belajar sudut reflect. Sudut reflect. Dia mesti lebih daripada 180 darjah, kurang daripada 360. Contoh sudut reflect. Okay, A, O, B. Sudut A, O, B, sudut reflect. Last sekali kita belajar apa itu sudut 360 darjah. Kalau kita lukis dalam
sukuan, dalam sukuan, tertera dalam sukuan. Okay. Kalau kita ada satu bulatan, satu bulatan, okay. Satu bulatan sudut dia 360, kita garisan di tengah. Okay, kita di tengah. Jadi sini kita mula di sebelah kanan. Okay, ini 0 darjah. Yang ni 90 darjah. Yang ni 180 darjah. Yang ni 280, 270 darjah. Yang ni balik semula 360 darjah. Okey. Okey, boleh. Yang ni sudut ni 90. Sudut ni 90, sudut ni 90, sudut ni pun 90. 4 kali. Ni sukuan yang pertama, sukuan nama adalah sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan tiga, sukuan keempat. Okay. Sukuan pertama 0 dengan 90. Sudut yang terakhir di sini dinamakan sebagai sudut tirus. Sudut yang terakhir selepas daripada 180 kita namakan sudut refleks. Okay. Sudut pada satu garisan 180 darjah, sudut keseluruhan 360 berdasarkan kepada sudut fikiran. Ini start sini sing 360 darjah. Ada beberapa soalan tadi? Ada apa? Soalan tanya? Okey, yang ni jadi kita dah belajar. Kita mula cikgu ulang balik lah. Okey, cikgu ulang balik. Okey, yang pertama sekali kita belajar. Okey, apa yang kita akan pelajari. Lepas tu kita belajar bentuk-bentuk geometri dalam pembinaan, kegunaan kita dalam seharian. Lepas tu kita belajar apa ni, kata-kata yang akan digunakan dalam bab 8 ni. Lepas tu kita belajar apa itu garis dan juga sudut. Okey, garis bermula daripada titik, di titik itu digerakkan membentuk sudut, membentuk garisan. Garisan, dua garisan yang kongruent. Okey. Apa itu kongruent? Kongruent ialah dua garisan yang kita bina. Satu garisan, ini satu garisan. Dua garisan ini mempunyai ukuran yang sama. Itu kita panggil sebagai kekongruenan. Ni kita panggil tembering. Garisan yang kita lukis di atas satah ataupun permukaan ni kita namakan tembering. Ni ialah tembering. Yang ni pun tembering. Okey, tembering ni ada dua tembering ukuran yang sama. Jadi kongruent. Jadi dua tembering ni kongruent. Kemudian salah satu titik ni ditemukan daripada satu tembering membentuk sudut. Okey, ni sudut ni dengan sudut ni mempunyai ukuran yang sama, jadi kita panggil sebagai sudut yang kongruent. Sudut yang kongruent. Yang ni tembering yang kongruent. Okay. Lepas tu cikgu ajak cara tanda atas garisan PQ dengan menggunakan pembaris ni, kok dalam 1 meter, tak kira apa ukuran, cikgu dah ajak, dan juga menentukan sudut. Cara menanda sudut. Cara menanda sudut iaitu kita tanda menggunakan simbol ni. Kita gunakan simbol. Okey, guna simbol ni lah. Ni. Ni. Gunakan simbol. Simbol. Gunakan simbol. Okey, gunakan simbol ni lah. Okey, ni simbol untuk sudut. Ni simbol untuk sudut. Simbol untuk sudut. Jika ditengok pada simbol ni, okey,
Jadi kita tahu lah, ini menunjukkan bahawa yang ni simbol untuk sudut. Ni. Sudut. Jadi contoh kalau diberi macam ni, tembering ni ada dua tembering yang sama, kongruent sama tembering. Ini dua tembering. Okey, dua tembering ni menghasilkan satu sudut 40 darjah. Cara tulis dia macam ni. Sudut. Tanda simbol sudut. Kemudian kemudian ni tulis dia sudut mana? Sudut P, Q dan juga R. Sudut PQR sama dengan 40. Okay. Dia tadi cikgu dah tunjukkan cikgu dah tunjukkan macam mana nak membezakan dan kongruent dan tidak. Okay, macam mana nak tanda, nak ukur apa? Saiz tembering. Okay, lepas tu cikgu nak bagi tahu tentang menggunakan jangka lukis untuk nak ukur sudut. Lepas tu cikgu terangkan kepada kamu sudut tirus dan juga sudut cakah. Sudut tirus macam ni, sudut yang kurang daripada 90. Sudut cakah, sudut yang lebih besar daripada 90 darjah hingga 180 darjah. Sudut cakah. Sudut reflect ialah sudut yang lebih besar daripada 180 darjah. Kita tinggal satu sudut cakar tu. Okey. Ini contoh. Ini sudut apa ni? Ini sudut reflect lebih daripada 180. Yang ini sudut apa? Sudut cakar. Yang ini sudut 180 darjah. Yang ini sudut 360 darjah. Okay. Yang ini sudut cakar 135. 45 sudut tirus. Okey, 88 sudut tirus. Okey. Yang ni sudut tirus, yang ni sudut tirus, sudut tirus, sudut tirus. Sudut reflect mesti campur 45 tambah 135 tambah 88. Ni sudut reflect. 135 ni sudut cakar. Okay. Yang ni semua sudut tirus, ni sudut cakar 135. 45 sudut tirus. Kalau campur tiga-tiga ni membentuk sudut reflect. Okey. Okey, itu saja yang cikgu ajar untuk hari ini. Bagaimana kita nak menentukan kekongruenan satu tembering. Okey, kemudian cikgu ajak kekongruenan bagi sudut. Kemudian cikgu ajak cara menentukan kongruen tembering ataupun kongruen sudut. Kemudian cikgu ajak nak gunakan nak ukur sudut. Kemudian cikgu terangkan apa itu sudut. Sudut tirus, sudut cakar, sudut reflect dan juga sudut 180 darjah dan 360 darjah. Kemudian bagaimana kita nak menanda sudut. Okay. Itu saja untuk hari ini. Okey. Adam. Adam. Ya. Sekejap lagi tengok baliklah hak yang cikgu ajak di permula tu. Okey. Lebih kurang tadi kita start pukul 8.45 cikgu start ni. 9.30 ada lebih kurang 45 minit lah. Video tu lebih kurang 40 minit. Okey. Kita tengok balik daripada awal lah. Ya. Esok kita sambung. Esok Amin kita sambung. Kita teruskan dengan sudut-sudut yang macam-macam lagi tu dan juga cara untuk nak mengira. Hari ini tak ada latihan. Hari ini cuma penerangan dan juga kepahaman. Okey dah, Adam? Okey, kalau tak ada apa-apa itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi pada hari besok. Masa RBT dan juga MAT kita buat sekali lah. Okey dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.